Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, hari ini cikgu akan ajar kamu bab 3, pengendalian data. Okay, so dalam bab ini kamu akan belajar dua subtopik di sini, iaitu pengumpulan dan pengorganisasian data, dan yang kedua ialah 3.2 histogram. So jadi hari ini cikgu akan ajar kamu satu subtopik sahaja, iaitu 3.1 pengumpulan dan pengorganisasian data. So mari kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini, pengumpulan dan pengorganisasian data. So yang pertama, macam mana menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan. Okey, biasanya di sini ada 6 peringkat 6 peringkat untuk mencari inquiry statistik, penyiasatan Ini macam mana kita mau kita kumpul data tu macam mana. Pertama, mengemukakan masalah. Apa masalah? Contoh dia ialah kita mau contohlah kan, dalam satu kelas, murid kelas 5 PVMA, contoh kita mau ambil GSIM pelajar 5 PVMA. So jadi kita akan kumpul setiap pelajar GSIM dia berapa, 45 kilogram, 50 kilogram, contoh macam itulah kan. So kemudian nombor 2, merancang dan mengumpul data melalui kaedah soal selidik. Dia ada ni lah, kamu boleh baca di sini, pemerhatian, temu bual. So ada berapa kaedah di sini yang kita boleh kumpul data tu lah sama ada tinjauan, pemerhatian, temu bual atau eksperimen. Okey, yang ketiga, mengorganisasikan data dengan menyusun data dalam bentuk jadual. Contoh yang ini, nombor 2 ni, kita ambil data. Macam mana kita ambil data? Pemerhatian tidaklah. Kalau kita mau kumpul GSIM pelajar ni, kawan-kawan kita contoh, jadi kita akan buat temu bual lah kan. Temu bual, contohnya kita akan tanyalah pelajar tu, ataupun kita akan buat satu eksperimen, mengambil berat lah GSIM kan. Timbang, setiap seorang timbang, lepas tu catat. Timbang, catat. Begitulah. Lepas timbang, kita catat berapa berat pelajar tu. Jadi kalau ada 18 orang, so ada 18 data lah di situ. Begitu. Okey, seterusnya pengorganisasian data. Ini kita mau susun data tu dalam bentuk jadual macam mana. Dan yang keempat, memapar, mewakilkan dan mempersembahkan data. Ini contoh dia, kita mau buat graf dalam bentuk carta palangka, carta pie, graf garis, histogram dan okey. Untuk yang langkah keempat ni, kita akan belajar pada subtopik 3.2, iaitu kita akan belajar histogram, poligon kekerapan, dan ada yang satu lagi yang terakhir, OGIF. OGIF. So jadi yang itu ialah kaedah memapar dan mewakilkan dan mempersembahkan data lah Okey, so seterusnya langkah kelima, menganalisis data bagi mendapatkan maklumat penting untuk membuat keputusan. Okey. Contoh dia macam kita mau tengok berapa purata GSIM bagi pelajar 5 PVMA. So itu analisis lah tu kan. Okey, ataupun kita mau tengok purata min, atau kita tengok dia punya apa lagi tu, titik tengah, bukan. Okey, seterusnya nombor 6, nanti kita akan tengok berkomunikasi mengenai hasil, iaitu membincangkan hasil dapatan lah. Itu yang terakhir. Okey, cuba kita tengok macam mana kita mau tengok soalan itu soalan statistik ataupun tidak. Dia ada dua di sini yang kamu kena tengok Yang pertama, contohlah kan, soalan dia di sini, berapakah GSIM murid bagi 5 PVMA? GSIM kan, GSIM murid. Kalau GSIM murid ni maksudnya ramai lah. Kalau bila ramai GSIM ni, so kita akan dapat banyak lah. Banyak, maksudnya banyak GSIM. So dia ada terdapat di sini keterangan dia,
kebolehubaan. Kebolehubaan ni bermaksud akan dapat pelbagai jisim. Itu maksud dia. Maksudnya ada beberapa jisim yang berbeza-beza lah. So itulah statistik. Data yang kita dapat. So terdapat kebolehubaan dalam jisim murid, contohnya 56 kg, 60 kg dan 65 kg dan sebagainya lah. Okey, seterusnya soalan statistik yang seterusnya, contoh dia ialah berapakah skor markah? Skor markah murid kelas 5 dinamik. 5 dinamik kan. So maknanya dalam satu kelas tu kita akan tengok pelbagai markah yang akan mereka perolehi dalam ujian, kan? Tidak mustahil akan dapat semua 100 markah. Itu mustahil. Kemungkinan akan dapat markah, ada yang markah yang pelbagai lah. Maksudnya kalau di sini kita tengok keragaman. Keragaman ni maksudnya pelbagai lah. Maksudnya banyak markah yang berbeza-beza. Kalau ada 20 orang, so maknanya 20 orang itu mungkin ada satu atau dua sahaja markah yang sama. Mungkin selebihnya tu markah yang berbeza-beza lah. Itu maksudnya keragaman. So itulah maksud dia. Kita akan tengok itu soalan statistik. Okey, cuba kita tengok seterusnya soalan contoh di sini. Okey. Adakah soalan yang berikut ialah soalan statistik? Terangkan. Maksudnya kita mau tengok soalan dari sini, adakah soalan yang diberikan ini soalan statistik ataupun tidak? Okey, cuba kita tengok. Berapakah jisim Fatihah? Kalau yang jisim Fatihah ni maksudnya jisim seorang. So kalau jisim seorang itu bermaksud kamu akan dapat satu jisim saja. Contoh ada, kamu akan dapat jisim tu ialah 50 contoh, 50 kg. So maknanya ada satu sahaja data yang kamu dapat. Adakah itu statistik? Statistik ni ialah kamu akan dapat dua bentuk lah. Maksudnya contoh kebolehubaan. Maksudnya ada beberapa jisim yang berbeza lah. Maksudnya berubah. Kebolehubaan. Maksudnya kalau data itu 50, mungkin yang data yang kedua, data ketiga dan seterusnya ada berubah-ubah sedikit. Itu kita panggil kebolehubaan. So maknanya untuk soalan yang pertama ini, berapakah jisim Fatihah, bermaksud ada satu sahaja data yang kita akan perolehi. Ini bermaksud ini bukan soalan statistik, sebab dia mempunyai satu sahaja data, kan? So kalau soalan statistik ni dia pelbagai data. Maksudnya dia ada banyak lah. Dia mesti ada kebolehubaan atau keragaman data tersebut. Itu maksudnya. Okey, soalan yang seterusnya, soalan B. Apakah jenis kenderaan yang digunakan oleh murid kelas 5 Azam? So maknanya apakah jenis kenderaan yang digunakan oleh murid kelas 5A? Murid kelas 5A ni berapa, kita tidak tahu berapa bilangan dia, kan? Bilangan murid kelas 5A mungkin 20 orang, mungkin 30 orang, kan? So mungkin kita tidak tahu berapa dalam satu kelas itu. Mustahil dalam satu kelas itu satu orang sahaja. Mustahil, kan? So dalam kelas mestilah ramai. Minimum pun dalam 15 orang. Okey. Lebih daripada satu lah, maksudnya dia ramai. So jadi maksudnya ini ada kebolehubaan ni. Maksudnya mustahil semua pelajar naik satu kenderaan. Contoh dia satu jenis bas sahaja, bas sekolah, semua bas sekolah. Mustahil. Mesti ada yang naik motor, mesti ada naik bas, mesti ada naik kenderaan sendiri. Contoh dia naik kereta Alza, contoh, kan? Kenderaan, kan? Jenis kenderaan. Kenderaan sendiri, bas, motor, van, apa lagi? Berjalan kaki. Itu bukan kenderaan lah, tapi itu jenis yang ni lah, kan? Okey, cara untuk datang ke sekolah. Digunakan untuk datang ke sekolah. Okey, so maknanya itu soalan statistik sebab terdapat keragaman data, maksudnya pelbagai lah.
Berbeza-beza. Okey, soalan C. Adakah murid kelas 5 lebih suka datang ke sekolah dengan menunggang motosikal atau menaiki bas? So maksudnya ada dua di situ. Suka datang murid. So ada ramai ke boleh ubahan. Sama ada suka naik motosikal ataupun menaiki bas. So ada dua di situ kan. So maknanya itu adalah soalan statistik. Okay, soalan D. Apakah makanan kegemaran Fazli? Maksudnya di sini merujuk kepada satu orang. So maknanya kita akan tengok satu data saja, makanan kegemaran Fazli. So ini bukan soalan statistik kerana tiada kebolehubahan atau keragaman data tersebut. Okey, seterusnya kaedah mengumpul data. So kaedah mengumpul data ni ada banyaklah, ada 4 di sini ya, ditunjukkan di sini. So itu saja. Kamu boleh baca sendiri ya. Okey, seterusnya contoh 2. Cadangkan kaedah yang sesuai untuk mengumpulkan data dalam situasi berikut. Menentukan sama ada sekeping shilling yang di lambung adil atau tidak. Okey. Macam mana kaedah dia? So ini melalui eksperimen lah ya. Melalui eksperimen lambungan shilling. Macam mana melalui eksperimen? Maksudnya dia cubalah. Dia cuba lambung. Dia cuba lambung shilling tersebut sebanyak 100 kali. Dan hasil direkodkan. Sama ada dia dapat dia punya gambar nombor ataupun kepala dia tu lah kan. Shilling dia ada 2 kan. Okay. So itu kaedah dia guna kaedah eksperimen. Eksperimen ni maksudnya kita lambung lah. Kita lambung. Sudah lambung, kita tengok apa kita akan dapat. Lepas tu kita rekod. Itu kaedah kaedah eksperimen lah. Okay, seterusnya keberkesanan sejenis vaksin baharu. So ini keberkesanan sejenis vaksin baharu. Cuba kita tengok apa B. Melalui pemerhatian hasil daripada rekod kes-kes yang berjaya diubati. Maknanya melalui pemerhatian ni maksudnya kita vaksin tu disuntik ke badan individu seseorang. Okay, kemudian kita akan vaksin semua. Contoh kalau ramai, kita tengok pemerhatian macam mana hasil dia, sama ada dia berkesan ataupun tidak. Kalau ramai yang masih kena jangkitan, maksudnya vaksin tu belum berkesan. Kalau vaksin itu contoh kalau tiada yang sudah divaksin tidak kena lagi penyakit, so bermaksud vaksin tersebut adalah berkesan. Begitulah. So melalui pemerhatian. Okey, seterusnya soalan C. Kecekapan menguruskan seorang pengetua di sebuah sekolah. So ini melalui kecekapan pengurusan seorang pengetua di sebuah sekolah. Ini melalui tinjauan. So apa tu kaedah tinjauan? Kaedah tinjauan ni maksudnya kita akan buat satu soalan, beberapa soalan lah. Mungkin ada 10 soalan, 20 soalan. Soalan yang berkaitan macam mana mengurus pengurusan seorang pengetua di sekolah. So maknanya kita akan pergi bagi kepada setiap pengetua. So kalau dalam satu daerah itu, contoh daerah Lahadatu, ada berapa sekolah, contoh ada 10 buah sekolah. So kita akan tengok ada 10 pengetua. So 10 pengetua ni kita akan bagi soalan dan mereka akan jawab soalan-soalan tersebut, dan kemudian kita akan buat analisis terhadap tinjauan tersebut. Itu kita panggil tinjauan. Tinjauan ni bermaksud kita bina satu soalan lah. Soalan tinjauan kan. Dia ada banyak lah tinjauan ni. Kita tengok melalui kita buat temu bual ke, ataupun kita buat soalan-soalan ke, atau macam itulah. Biasanya tinjauan ni dia ada beberapa cara lah untuk kita buat. Ya, contohnya macam kita buat temu bual pengetua lah. Kita akan tanya soalan-soalan macam mana mengurus sebuah sekolah atau macam mana. Begitulah ya. Okey, seterusnya populariti seorang atlet sukan negara. Populariti
seseorang atlet sukan negara. So ini melalui temu bual. Okey, ini temu bual ni samalah. So kita akan pergi jumpa dan tanyalah seorang atlet tersebut. Okey. Okey, soal contoh yang ketiga seterusnya. Kita akan tengok kedai makan Encik Rashidi ingin mengkaji tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan layanan dan mutu makanan yang disediakan. Okey, A. Jana 3 soalan statistik yang berikut. Jana 3 soalan statistik bagi kajian tersebut. Okey, yang kedua, B. Apakah kaedah pengumpulan data yang paling sesuai digunakan? Okey. Jadi cara ni lah kita akan buat 3 soalan kan. Macam mana kita mau tengok tahap kepuasan pelanggan. So jadi kita akan bina berapa lamakah masa menunggu untuk menerima tempahan makanan anda. So maksudnya soalan-soalan ini kita akan bagi kepada pelanggan. Soalan yang kita bina ini kita akan bagi kepada pelanggan dan pelanggan akan jawab. Kalau dia akan jawab, masa yang diambil ialah 5 minit sahaja. So maknanya daripada 0 hingga 5 minit, maknanya kalau dia ambil masa 0 hingga 5 minit, maksudnya tahap kepuasan tu bertambah lah kan. Kalau dia lama menunggu, maksudnya dia tidak puas hati lah. Begitu. Kalau singkat makanan yang disediakan, so maknanya kita akan rasa berpuas hati lah dengan tahap kita punya perkhidmatan kedai makan Encik Rashidi tu. Begitu. Okey, soalan kedua, bagaimanakah anda menilai mutu makanan yang ditempah? Okey. Dia punya jawapan situ dia sudah jawab memuaskan, tidak memuaskan, kurang memuaskan, sangat memuaskan. So jadi yang ini pelanggan akan tandalah kalau dia cakap mutu makanan itu yang ditempa memuaskan, dia akan tandalah memuaskan. Kalau tidak, tidaklah Okey, seterusnya, adakah anda akan datang ke kedai makan kami lagi pada masa hadapan? Kalau dia akan jawab iya, maknanya sangat berpuas hati lah tu dengan mutu tu. Kalau tidak pasti, neutral, maksudnya belum pasti lagi lah mau datang ke tidak. Okey, kalau tidak, maknanya dia tidak berpuas hati dengan mutu makanan yang ada di kedai Rashidi itulah Okey, seterusnya soalan B. Apakah kaedah pengumpulan data? Macam mana kita kumpul data tu Melakukan tinjauan dengan memberikan borang soal selidik untuk diisi oleh setiap pelanggan. So itulah kaedah pengumpulan data yang kita paling sesuai digunakan Okey, tinjauan. Kaedah tinjauan lah. Kaedah tinjauan ni maksudnya kita akan bagi soalan dan pelanggan akan jawab soalan-soalan itulah. Yang contoh dia macam yang 3 soalan ni lah Itu soalan yang simple lah Okey, uji diri 1 ni kamu boleh jawab sudah Uji diri 1 boleh berjawab. Okey, seterusnya klasifikasi data numerik. Macam mana kita mau mengklasifikasi? Dia ada 2 kelas di sini